Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Welcome to Meletup. Hari ini kita akan bicarakan isu yang trending sekarang iaitu kajian tentang ICT Tapak Pengukuhan Kesepaduan Nasional Malaysia. Kita semua tahu yang ICT merupakan singkatan kepada Information and Communication Technology, iaitu teknologi maklumat dan komunikasi. ICT merupakan kaedah di mana ia digunakan untuk menyebar, memindah dan memaparkan maklumat yang diterjemahkan dalam bentuk internet melalui media sosial. Jadi, pada hari ini kita akan bersama dengan 3 orang panel jemputan yang hebat-hebat orangnya yang merupakan penulis kajian ini. Kita persilakan Dr. Eliana, Dr. Syahira dan Dr. Ain. Hai, apa khabar Doktor? Kita nak kupas tentang kajian yang dilakukan yang trending di Twitter baru-baru ini kerana mendapat anugerah khas oleh Chancellor UMT. Boleh terangkan sedikit tentang objektif kajian yang dilakukan? Dipersilakan Dr. Eliana. Terima kasih Cik Azlin atas ajuan soalan tersebut. Jadi saya di sini akan mengubahkan tentang objektif kajian yang kami lakukan. Jadi yang pertama adalah kita dapat menerangkan bagaimana peranan penggunaan ICT adalah sebagai tapak pengukuhan kesepaduan nasional. Dan yang kedua adalah kita dapat membincangkan bagaimana penerapan etika dan juga peradaban dalam media masa ini seperti media elektronik dan juga media cetak maupun cyber dapat mempengaruhi penggunaan ICT kepada kesepaduan nasional. Dan yang ketiga adalah kita dapat mengenal pasti sejauh mana tahap pengetahuan dan juga penglibatan masyarakat kita sekarang ini dalam bidang ICT di Malaysia. Itu sahaja. Terima kasih. Terima kasih Doktor. Kita balik pula kepada isu semasa yang berkait dengan kajian ini. Dr. Syahira dan Dr. Ain dipersilakan. Terima kasih kepada Cik Azlin. Jadi dalam kajian ini, isunya bermula apabila COVID-19 menyerang Malaysia pada tahun 2020. Pada ketika itu, sektor yang kita dapat lihat sangat terjejas ialah sektor kesuanan dan perdagangan. Ramai peniaga yang mengalami kerugian oleh kerana masalah ini, platform e-dagang di Malaysia mula meningkat naik. Jadi antara platform-platform yang terkenal ialah seperti Shopee dan juga Lazada. Saban hari, terutamanya ketika musim PKP di Malaysia, kita dapat lihat jumlah pelanggan di kedua platform ini semakin bertambah naik. Terdapat banyak kelebihan dalam platform e-dagang ini, namun dalam kelebihan itu juga terdapat juga kekurangan. Di mana kita dapat lihat sekarang trending di media sosial, terdapatnya penipuan di atas talian ataupun kita panggil sebagai scam. Jadi biasanya masa-masa scam ini akan berasa takut ataupun risau untuk melayari platform e-dagang semula kerana risau akan di-scam lagi dan sebagainya. Jadi saya serahkan kepada Cik Ain untuk isu seterusnya. Terima kasih. Terima kasih Cik Pengacara Majlis kerana menjemput saya ke program Meletup pada hari ini. Seterusnya saya akan menerangkan tentang isu semasa yang berlaku berkaitan dengan hubungan manusia dan ICT. Disebabkan perkembangan teknologi maklumat ini, terdapat beberapa isu yang berlaku sepertinya penyebaran berita palsu yang kurang tepat dan bukan daripada sumber yang sahih. Perkara ini boleh menyentuh sensitiviti sesetengah penduduk ataupun kaum di negara ini. Ada juga beberapa pihak cuba mengambil peluang memecah belahkan perpaduan antara kaum dengan menyebarkan berita palsu yang akhirnya mewujudkan prejudis dalam kalangan rakyat. Hal ini berlaku kerana kebanyakan masyarakat hari ini terlalu taksub dengan paparan skrin telefon hingga menyebabkan mereka terlupa bagaimana cara untuk membuat penilaian yang baik ataupun buruk terhadap sesuatu perkara yang tersebar di alam maya. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Doktor kerana sudi luangkan masa bersama kami. Jelas yang kita nampak bahawa isu yang sering berlaku pada masa kini ialah penipuan di atas talian dan penyebaran berita palsu yang berleluasa. Itu sahaja di segmen kali ini. Kita akan kembali selepas ini. Pening kepala, fikir macam-macam benda.
kembali bersama saya di Maletalk. Segmen kali ini kita akan bersama dengan 3 orang lagi penulis tentang kajian yang sama, iaitu ICT Tapak Pengukuhan Kesepaduan Nasional. Berikan tepukan kepada Dr. Dania, Dr. Adila dan Dr. Anif. Apakah faktor yang menjadikan ICT sebagai tapak pengukuhan kesepaduan nasional? Dr. Dania dipersilakan untuk menjawab soalan yang diajukan. Jadi apa yang termasuk dalam aspek faktor-faktor ini ada 3, iaitu politik, pendidikan dan agama. Saya bahaskan dari segi politik dahulu. Aspek inilah yang paling utama dalam menyatupadukan masyarakat di media sosial akibat dari interaksi pemimpin dengan rakyat. Pemimpin dapat sampaikan maklumat dengan lebih jelas dan lebih tepat kepada rakyat. Ini membolehkan interaksi dua hal berlaku. Seterusnya dari segi pendidikan pula ICT dalam pembelajaran PDP ini dapat mewujudkan persekitaran baharu yang realistik, interaktif dan menyeronokkan. Ia juga mampu jana pembinaan daya kreativiti dan inovasi selain cakap gunakan teknologi untuk akses maklumat dari berbagai sumber. Akhir sekali dalam bidang agama pula, dengan menyalurkan maklumat dan hebahan informasi ke pelbagaian agama yang ada di Malaysia, kepercayaan dan juga adarasan di media sosial dapat mewujudkan masyarakat yang saling hormat menghormati dan jaga sensitiviti antara kaum. Terima kasih, Doktor. Seterusnya, adakah cabaran-cabaran yang dihadapi untuk menjadikan ICT sebagai tapak kesepaduan nasional? Boleh Dr. Adila jelaskan? Cabaran untuk menjadikan ICT sebagai platform kesepaduan ialah cabarannya banyak penyebaran berita yang tidak sahih di internet. Pengguna internet bebas untuk menulis apa-apa kandungan di internet, sama ada dalam bentuk tulisan, dalam bentuk video ataupun audio. Sikap tidak menyiasat kebenaran atau ingin menjadi orang yang pertama memaknai sesuatu perkara yang menyebabkan penyebaran berita itu boleh menjadi palsu. Ada tak jalan penyelesaian bagi cabaran yang dihadapi? Encik Anif dipersilakan untuk menjawab pertanyaan ini. Baiklah, terima kasih kepada Cik Moderator. Seterusnya saya akan membincangkan tentang cara untuk menangani cabaran untuk menjadikan ICT sebagai tapak kesepaduan kaum. Yang pertama berkaitan dengan berita palsu. Setiap pengguna boleh menggunakan platform sebenarnya .my kerana ia diwujudkan untuk mengenal pasti kesahihan suatu berita. Yang kedua berkaitan dengan perbezaan pendapat. Dalam perbincangan, kita memerlukan toleransi terhadap pandangan orang lain untuk mencapai kata sepakat dengan tidak menggunakan bahasa kasar atau mewujudkan perbalahan antara kedua-dua belah pihak. Yang ketiga berkaitan dengan maklumat peribadi. Setiap pengguna perlu menjaga maklumat peribadi mereka dengan tidak menekan link laman web yang mencurigakan, manakala pihak berkuasa perlu memperketat undang-undang cyber agar jenayah ini dapat dibendung. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih atas jawapan yang diberikan. Boleh Doktor terangkan tentang kebaikan yang diperoleh selepas menjalankan kajian ini? ICT ni dia ada kebaikannya dalam menggunakan jika kita gunakan dengan berhemah. Dari segi aspek pembelajaran, ICT dapat menjana perubahan landscape pembelajaran yang lebih interaktif dan juga pembangunan prasarana ini dapat meningkatkan kesediaan semua. Kebaikan yang dapat diperolehi oleh belia melalui ICT dari segi isukan adalah mereka bukan sahaja boleh mengisi masa lapang dengan bermain game, namun mereka boleh menghasilkan bakat dalam ekosistem game itu sendiri, seperti pengatur cara komputer dan pereka pembangun. Ini dapat menjadikan daya pemikiran golongan belia untuk menjadi lebih aktif. Kebaikan daripada segi dagang pula adalah kita boleh menggantikan konsep manual, iaitu para penjual boleh menjual barangan mereka secara online berbanding menjual barangan mereka di supermarket. Dan yang kedua adalah pemasaran kita semakin meluas, iaitu kita boleh menjual barang-barang yang kita ada kepada negara lain. Dan yang ketiga pula adalah kita mengikut peredaran teknologi semasa, iaitu
perkembangan globalisasi yang semakin berkembang di seluruh dunia pada masa kini. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada panel jemputan kita pada hari ini. Okey, jadi apa yang dapat saya simpulkan melalui temu ramai jalankan tadi ialah ICT perlu dipelajari, dikuasai dan dimanfaatkan oleh semua lapisan umur kerana ianya telah diperluaskan untuk merangkumi semua aspek. Dengan adanya ICT, negara dapat mengumpul dan menyebar maklumat dengan pantas dan mampu menjadikan masyarakat lebih peka dengan perkembangan dan pergolakan dunia. Masyarakat juga tidak ketinggalan untuk mengikuti perkembangan di dalam dan di luar negara. Kemajuan teknologi dan telekomunikasi juga meningkatkan kualiti dan produktiviti keluaran industri kita. Semua kerja dapat dilakukan dengan pantas. Jelaslah bahawa ICT memainkan peranan yang penting kepada masyarakat